Gerakan-gerakan politik semua start kat KL. Yang masalah macam bersih. So civil disobedience semua kat KL. Bersih 1 sampai 5. Reformasi kat mana? KL. Aku bayangkan kalau PRU 16, apa-apa gerakan ataupun apa-apa move kena mula kat KL lah. Okay guys, dalam part ketiga BLTV Podcast. Terima kasih kalau korang masih menonton sampai ke part ketiga. Bersama saya Ifam Mazan, semestinya bersama saya lah Ifam Mazan. Lepas tu host baru kita Fifi, dan juga kita punya tetamu istimewa Iskandar Faris. Untuk part 1 kita dah cerita pasal part 1 dan 2 lah, pasal orang muda, kepimpinan dan politik dan sebagainya lah. Sekarang ni kita nak cerita tentang bandaraya yang kita cintai. Ibu kota. Aku tak tahu korang semua membesar dekat mana. Macam aku membesar kat Johor. Later on nanti aku akan cerita lah. Tapi kalau Fifi, macam mana? Kita Pening buat utara mari. Oi, pekat bang. Okay, so basically I tiba-tiba dah dekat KL lama dah cakap KL. Orang KL. Okay, so I memang asal orang Penang. Okay. Jadi like Penang kat mana? Pulau ke mainland? Pulau. Jangan debate pulau. tu. Pulau. Kita pulau lah. So macam bayar lepas. Bayar lepas. Payport rumah. Okay, payport. Okay, so sekali I datang KL ni untuk ni lah, further my study, and lagi satu memang bekerja lah sambilan. Macam tu. Bekerja sebagai apa, part time lah buat. Banyak. Freelance lah. I see. Freelance, host for TVC apa semua. Basically memang job scope dekat KL lah yang banyak peluang. Orang cakap kalau you nak merantau lah ke ibu kota. Penang tak ada peluang? Dia ada peluang tapi dia tak berkembang. Dia macam if you stick situ. I see. Okay, faham. Kalau macam Is? Bagi aku pengalaman KL ni bekerja lah. Pekerjaan pertama dekat HQ DAP. Okay. memang kalau born and bred in DAP lah. Kalau siapa tahu mungkin daripada Seremban kan, drive dari Seremban nak ke KLCC, dia akan lalu satu bangunan ni, ada roket. Yes. Kat situ lah. Dulu kerja macam intern, baru lepas uni kan, buat intern. Tulis sikit kat roket kini. Tu yang lama-lama dah biasa menulis lah. Ada jawatan kosong. Ini 2012 ni cerita. Sekarang jawatan lain lah. Ini jawatan lain lah. So waktu tu kat situ, dan kalau dekat HQ ni ada tempat lepak dia dekat warung-warung dekat tu lah. So dari situ kadang-kadang kalau siapa yang memang biasa menulis, dia ada satu simptom ni, nama dia writer's block. Ya. So macam tak boleh fikir lah. Betul. Blank kan. Betul. So pergi warung, tengok kadang makan kuih semua, nampak lalu-lalang, and then dapat ilham. Sebab waktu tu kita nampak kesenjangan hidup dekat kota ni macam mana. Kalau kita relate balik lah kenapa perasaan orang bila pergi kota, sebenarnya ramai orang ingat kalau cakap pasal bandar ni bukan Melayu. Tapi dah sejak kebelakangan ni dah lebih ramai orang Melayu daripada bukan Melayu dekat KL. Terutamanya lah. Tapi dari segi persepsi, orang masih ingat kalau Melayu tu dekat kampung. Tapi sekarang ni Melayu dah dekat Kampung Kerinci, dekat Shah Alam, Bangi, semua bandar-bandar. Yes. Jadi kita kena shift ataupun anjak kita punya paradigma tu, mindset tu, yang sebenarnya orang Melayu ni orang bandar. Dan sejak 80-an kalau kita tengok filem-filem Sudirman dan sebagainya yang 80 yang very klasik tu kan, semua cerita pasal penghijrahan orang Melayu dari kampung ke bandar. Struggle dia. Kalau tengok Lat kan, Mat Som semua, cerita pasal macam mana hidup dekat KL bila orang tu merantau. Ya, Ifan pula macam mana KL? Kalau aku membesar dan dilahirkan di Johor Bahru. JB Style. JB Style. Ya, memang aku membesar dekat sana. Pendidikan awal pun kat sana. Selepas SPM baru berpindah ke Kuala Lumpur ikut bapak aku sebenarnya. Dia tukar kerja ke Kuala Lumpur. Sebab sebelum tu dia ulang alik. KLJB every week. JB tu jadi macam weekend house dia. So after SPM dia membuat keputusan untuk pindahkan semua keluarga kita orang ni pergi ke KL.
dan menetap di KL lah. Daripada umur selepas SPM 18 macam tu, masuk universiti pun dekat KL, Kuala Lumpur. Dan mengenal erti kehidupan pun di Kuala Lumpur lah. Ataupun mendewasa. Betul. Mendewasa di Kuala Lumpur. Dan ada banyak, bukan nak kata apa panggil culture shock ataupun terkejut, bahasa Melayu dia apa? Terkejut beruk. Kejutan budaya. Terkejut beruk. Betul. Itulah ayat dia. Bukan kejutan budaya, terkejut beruk. Jadi aku terkejut beruk. Aku terkejut beruk dengan, bukan apa, sebab dekat, aku kat Johor, aku bersekolah pertama kat sekolah agama. Oh. Wow. Yes. Ana sekolah di agama. Wah. Alhamdulillah. Daripada darjah 1 sampai form 3 Melayu lah kan. Majoriti. Lepas tu masuk asrama penuh pun Melayu majoriti. Jadi bila pindah ke KL, masuk pula College Damansara Utama. Tak pernah jumpa ataupun berinteraksi. Pernah lah jiran Cina dan sebagainya, tapi tak pernah berinteraksi secara langsung dan lama. Di college tu lah jumpa dengan kawan-kawan Cina, cakap pula bahasa Inggeris. Kita ni boleh berbahasa Inggeris, tapi kita tak biasa. Tak biasa lah. Itulah kejutan budaya dia tu lah. Ada macam-macam lah. Jadi dan sekarang ni cik makan kat KL dan tak ada perancangan nak balik ke Johor. Ada tapi bukan sekarang lah. Macam Fifi lah kata kan, the opportunity ataupun peluang kat Kuala Lumpur ni lebih besar. Yes, betul. Macam-macam kau boleh buat dan macam-macam benda kau boleh cek makan. Betul. Explore. Dan dari segi itulah, kalau kita tengok semua kisah kita kan, kita kongsikan tadi, Kuala Lumpur ni bukan macam tempat yang mana orang kata, oh kita asal KL, orang KL. Tapi orang KL tu boleh jadi orang yang merantau. Betul. Dari Penang, Johor. Kadang orang Selangor pun kling-kling KL kan. Selangor Selangor mana? Selangor Shah Alam. So boleh kata orang KL lah. Yang aku punya apa tau, duduk Subang Shah Alam, dia kata KL. Tapi itulah dia identiti KL tu sekarang dia KL Raya. So macam Greater KL. Greater KL sebab PJ ke Subang ke, ini adalah orang panggil, kalau English dia sprawl. Di mana dulu waktu KL tu terjadinya KL, dia bukannya dirancang macam Putrajaya kan. Dia KL tu ada, lepas tu kita buat suburb ni, and then ada suburb yang kedua, ketiga kita. Dia makin lama makin besar. Sekarang ni sampai kan orang yang kat Seremban pun pergi kerja kat KL. Menghadap 2 jam punya jam. Ada yang orang Rawang pun menghadap 2-3 jam punya jam. Sebab KL. So dia dah merebak lah kiranya kan. Dan dari segi itu juga, Greater KL ni ada 8.8 juta ke apa menteri cakap itu kan. Ramai 88 Jadi juta. apa yang kita buat kat KL ni akan memberi impak yang besar nationally. Kalau tak kepada hidup pun, persepsi ataupun orang punya imajinasi KL tu, dia akan merebak kepada orang lain lah juga. So apa yang jadi kat KL akan jadi news. Walaupun orang fikir orang kata trendsetter lah. Trendsetter lah. Apa-apa yang nak trend start semua kat KL. Kalau dari segi politik, kita balik topik yang segmen pertama, segmen kedua kan. Gerakan-gerakan politik semua start kat KL. Yang masalah macam bersih. Yes. Dia buat demonstrasi kat KL. So civil disobedience semua kat KL. Bersih 1 sampai 5. Reformasi kat mana? KL. So apa tu? Psyche masyarakat dari segi politik tu bermulanya di KL. Jadi aku bayangkan kalau PRU 16, apa-apa gerakan ataupun apa-apa move kena mula kat KL lah. Fair. Dia jantung kan? lah. Jantung lah, nadi kita. Ataupun jiwa. So, jiwa. Aku nak masuk part jiwa tu kan. Sebab kalau Fifi, kalau you perasan kan dekat Twitter apa semua orang duk kata apa? Soulless. Yes. Soulless. Tak ada jiwa kan. Sebab isu tu berbangkit bila ada seorang Mat Saleh, tak silap aku. Dia kata KL is soulless. Seorang banyak tweet kata we agree KL is soulless, tak ada jiwa, tak ada budaya, tak ada apa, yang ada semua pecahan langit, mall-mall besar. Which is true. Betul kan, benda bukan salah kan. Kita ada macam-macam lah mall. Banyak, terlampau banyak. Jadi kau rasa betul ke tak KL ni tak ada jiwa? Aku rasa orang dia mungkin dia nampak setengah-setengah lah kan. Dia tak tengok sepenuhnya. Bagi aku KL tu ada jiwa dia. KL ada soul dia. Cumanya kita tak rajin untuk cari. Atau memang dia tak
tak ada kat depan muka kita kan. So dia kena cari. Dan kita pun terperangkap dalam kita punya kereta nak pergi dari point A ke point B sebab jam semua tu. Sampai kan kita lupa ataupun terlepas pandang. Macam baru-baru ni part of Bukit Bintang punya aktiviti kita ada buat jejak warisan sempena Merdeka. Ni apa DAP punya anjuran? DAP Bukit Bintang, DAPSI Bukit Bintang. Kita ada anjurkan. Jadi dari segi tu kita minta ada seorang ni dia memang fasih lah sejarah kat KL. Kita jalan naik turun kaki lima semua dan tengok apa signifikannya sejarah tempat tu, tempat ni, tempat macam mana. Dan mungkin kita lalu tempat tu beribu kali naik kereta. Betul? Tapi sebab kita tak jalan kaki, kita tak sedar benda tu ada. Dan dari segi bila kita mengenali lah KL tu dengan selok beloknya, dengan ada cala sikit sini sana tu, kita dapat mengenali jiwa atau soul KL. Dan kita tengok lah ada basker ke, ada yang... So korang pergi mana? Bangunan Sultan Abdul Samad. Abdul Samad. Jalan kaki? Jalan kaki. Public transport? Tak, kita jalan kaki je. Jalan kaki je. So from where to where? So kita gerak daripada Kampung Atap. Kampung Atap, lintas ke Petaling Street. Dan cut corner here and there, sampailah ke Dataran Merdeka. Lalu River of Life semua tu. Dan kita dapat mengungkap baliklah sejarah kenapa bangunan tu macam ni. Kenapa design architecture dia macam tu. Aku dah buat research sikit sebab sebulan lepas aku kena buat logo untuk satu inisiatif promosikan Kuala Lumpur dan dia punya warisan lah. Dan aku kaji mendalam kan. Architecture dia banyak berasal daripada, kalau kita boleh panggil Moorish architecture yang berasal daripada Spanyol. Kan, Andalusia dan sebagainya. Lepas tu ada lagi daripada India, tak ingat apa dia punya perkataan dia lah, tapi Mughal bukan Mughal. Mughal punya architecture kan. Kalau kau tengok bangunan Abdul Samad mesti ada ni. Arch. Ataupun bangunan Istana Kehakiman. Dia macam Taj Mahal punya. Taj Mahal punya tu banyak kolonial punya peninggalan kan. Tapi kan bila kita cerita pasal Kuala Lumpur, jejak warisan, jalan kaki ni, aku takut singgul lah. Kan? Apa yang kita digemparkan, I think 3 minggu lepas ada satu pelancong asing daripada negara India. Dia sedang berjalan-jalan macam biasa kan dekat kawasan-kawasan Masjid India, tak silap Jalan Tar, belakang Jalan Tar. Jalan India, Masjid India. Kan? Jalan-jalan dengan family, tiba-tiba berlakunya sinkhole dan terjadinya lah kemalangan tersebut lah. Dan sehingga kini badan ataupun mayat wanita tersebut tidak dijumpai. Betul. And it's a big concern lah untuk kita sebagai penduduk KL ni. Aku sendiri pun takut nak pergi ke pasar seni. So dari segi tu satu kan. Satu lagi yang kalau cakap pasal KL ni, banjir. Sebab baru-baru ni pun macam KL tu lumpuh lah orang kata kan sebab banjir. Dan benda-benda ni mungkin orang tak pandang dari segi kenapa berlaku. Okay lah, kita boleh cakap faktor tu, faktor ni, kena buat geotechnical study dan sebagainya. Tapi dari segi satu sudut lagi, struktur pentadbiran KL tu pun kita kena perhati atau teliti. Kalau kita tengok tempat lain, cakap dengan Selangor kan, dia ada MP, dia ada ADUN, dia ada Ahli Majlis. Tapi KL ada MP kan, dan di BKL lah satu lagi. Jadi kita kurangnya perwakilan rakyat tu dari segi struktur bawah MP kan, sama ada ADUN ataupun Ahli Majlis. Jadi dari segi tempat ke tempat, zon ke zon tu, tak adalah orang yang nak memati, nak follow up balik semua tu. Sebab MP ni bukan kerja jaga longkang sebenarnya. Betul. Ramai ada miskonsepsi ataupun salah faham yang wakil rakyat ni kerja dia jaga longkang. Tapi sebenarnya ada banyak-banyak, kalau kita nak cakap pasal pentadbiran ni, kita kena pecahkan jadi struktur yang lebih kecil lagi. Dan benda ni kalau dekat politik Malaysia ni dia jadi tabu lah. Kan, tiba-tiba nak ada ahli majlis lah, kenapa nak kena ada pilihan raya lah kan. Jadi, banyak sangat pilihan raya. Banyak sangat pilihan raya. Tapi kalau kat Indonesia banyak je pilihan raya. Almost every 2 years ada. 3 years. Kita raikan demokrasi ni, perayaan demokrasi. Betul. Sebab dia tak adil. Contoh kalau kita ambil Setiawangsa,
aku tak pasti berapa exact figure, tapi I think reach 100,000 lah for sure kan. Dekat Setiawangsa compare dengan dekat tempat-tempat lain yang ada the same amount of voters ataupun pengundi, tetapi dekat negeri lain tu dia ada adun yang boleh menjaga hal-hal longkang ataupun dan sebagainya. Okay, basically longkang ni ahli majlis bukan adun kan. Betul. If you want to go through this, it's gonna take another part lah. Tapi nak katakan tak adil lah. Dekat Kuala Lumpur, MP ni jaga semua. Persepsi dia tu lah. Daripada A sampai Z. Tapi kalau negeri Selangor contoh, MP jaga urusan persekutuan, dasar di peringkat Parlimen Dewan Rakyat. Lepas tu dia ada pula adun. Macam aku cakap tadi, lepas tu ada ahli majlis. Betul. Yang boleh cover pentadbiran daripada A sampai Z. Dan ahli majlis ni pun dia buat bylaw. Iaitu dasar-dasar ataupun undang-undang dari segi zon-zon masing-masing lah. So kalau dekat KL ni kita missing that lah. Kita tak ada perwakilan yang boleh buat hal-hal undang-undang dari segi tempatan. Area tu kawasan-kawasan tempatan. Dan banyak orang dia nak mengadu pun dia tak tahu nak mengadu kat siapa kan. Lalu dia beratur pergi ahli parlimen punya pejabat. Dah lah ahli parlimen tu banyak benda nak jaga. Dia punya kawasan tu punyalah besar. Macam kau cakap tadi lah, politik khidmat ataupun versus politik dasar kan. It goes hand in hand lah. Hand in hand. Kita boleh bertelagah dengan kita punya pengundi, kata ini bukan kerja saya. Tetapi in the end diorang nak dengar apa yang diorang nak dengar. Betul. Kan? Kalau diorang minta kita selesaikan masalah tu, dan the MP kenalah berkhidmat untuk menyelesaikan masalah tu walaupun tu bukan masalah dia. Dan the best they can do is dia akan ambil masalah korang tu pergi ke relevant parties lah untuk selesaikan masalah tu kan. Dan dari segi budaya demokrasi tempatan ni, sebenarnya dia akan merancakkan lagi lah budaya culture arts and craft dekat satu tempat tu. Dan kita pun ada satu impian KL Culture and Creative District yang baru ni diumumkan. Think City bukan? Think City dengan rasanya Datuk Bandar yang baru juga dan Menteri Wilayah ketengahkan. Jadi bila kita adanya penglibatan orang ramai, tadi kita cakap pasal orang muda nak melibatkan diri, inilah pentas dia, inilah peluang dia, mana kalau kita bagi peluang demokrasi di peringkat tempatan, adanya tempat untuk orang muda berkhidmat ataupun berekspresi, praktis apa yang dia belajar tu kan. Kalau tak dia belajar je tapi tak praktis, lain pula. So dia akan menghidupkan, dan bila dia menghidupkan kawasan tu, barulah jiwa tu terselah kan? Soul of KL tu terselah. Sebab selama ni pun aku pernah nampak adanya scene art scene dekat KL ni. Macam ada poetry lah, poetry slam, puisi, ada bedah buku dan sebagainya. Dia ada di satu tempat. Dan dulu tempat, tak silap, pasar seni menjadi satu tempat di mana orang, dia bukan lepak saja, dia berbincang pasal seni. So kalau macam entertainment ni kan, macam Fifi tahulah kan, you pernah nampak tak apa-apa culture yang menarik perhatian Fifi dekat KL? Setakat ni belum. Belum lagi. Belum. Aku rasa masalah dia adalah subculture lah. Dia terlampau terasing antara satu sama lain. Dia macam bubble dalam social media lah. Kita tak tahu algoritma orang yang suka sukan dekat TikTok tu dengan algoritma orang yang suka kereta. Dia bubble yang berbeza. Kita tak tahu apa konten masing-masing kan. Dan benda tu adalah refleksi kepada apa yang berlaku di lapangan lah. Ada je sebenarnya kan kumpulan-kumpulan ataupun kolektif-kolektif yang suka bersajak di perjalanan kan. Cuma benda tu tak popular. Dia niche lah. Very niche kan. Tapi sekarang kita nampak banyak orang pergi lepak kafe. Lepas tu kafe kan, minum kopi. Setiap ada boleh Instagram kan. Yes, Instagrammable. Kadang-kadang main game pun kat tu kan. Board game, apa semua. Dan kalau pemilik kafe tu lagi pandai, lagi bijak, dia akan ambil peluang tu untuk organize ataupun anjurkan gig. Macam kat Melawati ada satu kedai kopi, korang boleh pergi tengok, dia panggil Folk Coffee. Folk Coffee. Yes. So in Melawati, it's a very small corner lot cafe, tepi tu ada ruang untuk beraktiviti. Jadi setiap minggu dia akan jemput artis untuk buat persembahan dekat sana. Okay. Dan ramai datang.
Yeah, so bagi aku macam kau kata Iskandar, KL tu ada jiwa. Cuma mungkin perlu ada satu pendekatan yang lebih menyeluruh lah kan. Untuk melibatkan orang muda tu secara langsung kepada pembangunan inisiatif tu. Betul. I think what we need is a space for us to contribute lah. Ya, space ni penting lah aku rasa. Tempat yang kita rakam ni pun space kan. Yes. So macam mana kita nak make sure space tu dimanfaatkan dengan sebaiknya lah. So, Fifi rasa apa? Okay, so I nak balik dekat soalan balik about Jiwa KL yang soulless. Okay, basically yang you cakap, you nampak dekat Twitter yang orang Mak Saleh tu post, sebenarnya macam mungkin I agree. Kalau contoh I sebagai orang luar yang datang ke Kuala Lumpur, kenapa I nak cakap benda tu? Sebab kita boleh tengok dekat Bukit Bintang, starting from Pavilion sampailah ke Jalan Alor, ke dalam-dalam tu apa semua. Even kita yang lokal ni, kita tak nampak orang lokal kita ada dekat situ. Okay. Faham. Contoh, I pernah declare satu kataan ni kan, aku kalau duduk dekat Bukit Bintang, aku rasa aku dekat Dubai. Oh, okay. Faham tak? Jiwa tu sebab diorang yang macam conquer kawasan tu. Dengan restoran Arab yang terlalu banyak. Sampaikan orang kata jiwa KL tu, maksudnya lokal tu kita tak nampak. Yang ada mungkin dekat Kapur Kerinci kan. Itu pun orang datang nak lunch. Kan? Betul tak? Makan pantai dalam, itik ke apa kan. Salai daging salai kan. So sebelum kita wrap up the session kan, apa korang punya harapan lah? Bukan harapan lah apa perubahan yang kita nak tengok dekat Kuala Lumpur ni kan, apart from all the things that we have said kan. Yalah, kita nak local election. I think we all do. Daripada peringkat ahli majlis kan. Maksudnya ahli majlis ni penting untuk kita lantik. Betul. Sebab kalau dia dilantik, maksudnya kebertanggungjawapan dia tu macam tak diterjemah dengan baik. Kita rasa macam siapa dia ni kan? Tiba-tiba dia dah dilantik kan. Kita nak orang tu kita lantik dan dia bekerja untuk kita kan. Itu kita nak, dan banyak lagi lah. So to wrap up, what is the thing that you guys really want to see lah? Fifi, from Penang from Penang to KL. From Penang to KL, sebagai anak muda, adalah muda pun kan. Sebagai anak muda, I hope that adakan macam tu lah, local election. So untuk mudahkan lagi, mungkin sebab anak muda sekarang memang ramai lah yang merantau ke ibu negara kan, untuk cari kerja, belajar. Jadi terutama yang base KL ni, Kuala Lumpur. So at least macam memudahkan lah, if anything, untuk kita nak buat aduan. Right. Itu je lah benda, basically benda simple. Dan lagi satu, macam kalau boleh, apa yang I nak macam dekat Bukit Bintang tu, apa yang I nak sebagai anak Malaysia, proud to be Malaysian, kalau boleh, it's okay macam untuk orang luar datang melancong, itu bagus. Tapi jangan terlalu macam you fokuskan for that, macam jadi tempat tu jadi tumpuan. You faham tak? Dia macam lebih commercialized. Yes, commercial lifestyle tu dekat diorang. Sedangkan local punya ni kita tak nampak dah. So mungkin itu ada jadinya tu sebab kita tak berapa bermegah dengan kita punya apa yang kita ada kan. Jadi bagi aku apa yang aku nak lihat itulah, dia long term, short term semua ada. Mungkin kalau nak wujudkan kembali pilihan raya tempatan tu longer term, shorter term ni kita nak build capacity ataupun train bakat-bakat tempatan ni, supaya bila berlakunya atau adanya local election tu, mereka ni ready. Kan kita tak nak bila buat je local election tu tak ready lah apa macam semua. point yang kita bincang tadi lah kan. So kita ada masa, kita ambil siapa yang ada, kita asah lah bakat. Yes. Kan apa yang boleh buat program kat sini, macam mana kita nak menyerlahkan lagi jiwa tempatan tu dekat Bukit Bintang ataupun dekat KL. Bentuk KL juga macam mana orang yang tak pernah terlibat dalam politik kita nak libatkan, macam mana mereka ni boleh menyumbang tenaga ataupun usaha untuk membina KL tu sendiri kan. So sebab KL pun banyak ragam dia, banyak orang dia, banyak pemegang taruh dia. Macam mana group A atau kumpulan ni kita dapat libatkan, geng kaki step ke nak sekali jadi kaki step tu first time aku dengar bila kau sebut tadi. Seorang kaki step, seorang aku pernah
Aku pun dah tengok video tu, tapi aku tak tahu apa nama dia. Yeah. Dan aku personally akan join diorang sekali untuk menari. Kan? I Have tak no cuba issue. bocor lah. Kan? Dia kaki step. Kaki step. Macam ni lah aku rasa kan politik kita ni kena lagi fun lah. Yes. Kita make politik fun. And start with KL. KL lah kita Depsi. mulakan. Langkah KL. Alang-alang kita Depsi Bukit Bintang. Okay. Next program kita buat. Dan kita boleh expect kau akan buat benda ni lah. kita Maksudnya akan all this ada training training tu, okay, if you can tell us briefly apa bentuk program tu, macam So dari bila segi kita punya rancangan dia ada tiga pilar lah. Okay. Satu adalah kalau kita cakap pasal jiwa tu, bagaimana kita nak menyelahkan jiwa KL, nak memberi nafas baru kepada jiwa KL. Itu kita nak lancarkan banyak lagi program untuk appreciate heritage dan warisan warisan arts culture KL. Nombor dua adalah bagaimana kita nak meningkatkan talent atau bakat peribadi lah. Kira-kira kita mengasahkan, let's say kau nak baru keluar belajar kan, macam mana nak buat resume ke apa, nak belajar invest, upskilling. Betul. So kita nak make sure you invest betul-betul, tak kena scam. Benda-benda yang basic ni untuk upskill bukan sahaja member tapi kepada orang ramai juga. Nombor dua, kita nak increase community leadership empowerment. Kita nak empower community leadership. So dari segi tu nak bawa sekolah-sekolah atau kelas-kelas yang memberi kesedaran politik, macam maktab politik ataupun mungkin bootcamp polisi ke 1 hari 2 malam, 2 hari 1 malam dan sebagainya. How about this? An idea. Buat jejak warisan, tapi selit proses demokrasi. Boleh juga. Tak tahulah kan. Orang tahu. Jalan daripada bangunan Abdul Samad tu kau pergi parlimen. Jalan kaki. Bawa spanduk dah jadi ni kan. Demo dah. Kan sinilah bersih dulu berlaku. Sinilah tu berlaku kan. Actually kan, why not? Kan, why not? Tourism, democratic tourism. Exactly. When you talk about tourism, selit sikit. Kalau korang tak tahu, tahun depan Selangor akan ada visit Selangor tau. Tahun 2025. Okay. Dan tahun 2026 visit Malaysia. Kalau aku tak silap, 2026. Dan tahun depan juga ASEAN. Kita sebagai kepengerusian ASEAN tu terletak kepada negara kita Malaysia, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim lah mewakili. Dan there's an opportunity for us to do more lah untuk Kuala Lumpur. Dan bagi aku dia senang je lah. Akhirnya kita sebagai orang muda di Kuala Lumpur ni, kita nak rasa selamat, kita nak rasa hidup kita dijamin. Dijamin tu bagaimana? Maksudnya bila kita bekerja, pendapatan yang kita dapat tu adalah pendapatan yang bermaruah. Kan? Sebab tu macam kau cakap tadi, upskilling dan sebagainya. Sebab kita tak boleh berada di takuk yang sama. Kan? Perdana Menteri dah umum banyak inisiatif. Nak bawa pelaburan Google, nak bawa macam-macam lah teknologi. Google, apa lagi, data Nvidia, center, German companies lah, banyak lah. Infineon apa semua tu kan. Maksudnya kita kena upskill dan get ourselves ready untuk pekerjaan-pekerjaan masa depan, ataupun pekerjaan-pekerjaan sekarang yang dituntut lah. Dan kita kena alihkan buat peralihan mindset lah. Yang kejayaan ni bukan macam linear, kan? Bukan satu garis lurus. You ambil degree, ambil diploma dan masuk pejabat tapi dia boleh bermula daripada banyak-banyak titik permulaan. Dan dari segi itu kita mungkin kerajaan menyediakan latihan, upskilling program, dan kita sebagai macam badan lah, parti politik tapi badan juga yang boleh memberi khidmat kepada anak muda untuk dapat akses kepada latihan-latihan tersebut. Yes, itulah kita punya impian sebagai orang muda di Kuala Lumpur. Dan I learned a lot today daripada dua sifu saya, walaupun daripada berbeza parti ya. Saya pun banyak belajar daripada orang ni. Dan kita harapkan untuk melihat muka Iskandar Faris lebih banyak lah. Saya akan masuk dalam FYP anda. Jangan risau. Okay guys. Terima kasih. Itu saja daripada kami, Ifam Hazan. Saya Fifi. Saya Iskandar Faris. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment and like kita orang punya YouTube channel, and banyak lagi konten-konten yang kita akan bahas
dalam episod akan datang. Apa-apa pun korang kena stay tune. Alright? Ya, gaya dia cakap ni macam host tetap. Dan kalau korang suka kita punya host baru ni, komen banyak-banyak korang suka, dan kita mungkin insyaAllah akan jemput lagi lah Fifi. InsyaAllah. Mungkin bersama dengan tetamu yang lain lah. Itu saja pada kami BLTV. Terima kasih. Assalamualaikum.